Okey, baik kelas. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita nak teruskan dengan pendidikan kesihatan. Okey, bagi tajuk penyakit. Okay, baik kita fokuskan kepada satu jenis penyakit, iaitu penyakit thalassemia. Apa yang kita nak lihat hari ini yang berkaitan dengan penyakit thalassemia sahaja. Kita fokuskan kepada satu jenis penyakit untuk pendidikan kesihatan tingkatan 4. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar maksud apa maksud penyakit thalassemia. Okey. Sekejap Okey, maksud penyakit thalassemia. Kemudian yang kedua, kita akan kenal pasti apakah tanda-tanda yang dapat kita kesan jika kita mempunyai simptom-simptom yang berkaitan dengan penyakit thalassemia. Okey, kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan apakah kesan thalassemia itu sendiri, penyakit thalassemia itu, kesan dia kepada diri kita, kepada ahli keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, kepada tiga pihak ini, diri, keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, kemudian yang keempat, kita akan cuba menilai, melihat apa kepentingan untuk kita mengesan, untuk kita tahu status diri kita berkenaan dengan penyakit thalassemia. Apa kepentingannya untuk kita tahu lebih awal, dan apa rawatan kepada penyakit thalassemia. Apa yang boleh kita lakukan untuk merawatnya. Okey, baik. Itu yang akan kita lihat kepada tajuk hari ini, yang berkaitan penyakit. Okey, sedikit pengenalan. Okey, kita zoom. Kamu boleh lihat pada buku teks yang ada pada kamu. Okey, baik. Pengenalan penyakit thalassemia dianggap satu penyakit genetik, okey, yang turun-temurun, yang diwarisi, yang melibatkan ketidaknormalan hemoglobin, okey, ataupun hemoglobin disorder, iaitu secara genetik, melalui anak yang akan mendapat gen thalassemia ini daripada ibu bapa mereka masing-masing. Okey, tetapi penyakit ini bukan adalah satu penyakit yang berjangkit. Dia secara genetik sahaja. Okey, dia tidak boleh dijangkiti melalui pemindahan darah, udara, air ataupun sentuhan fizikal maupun secara seksual dengan pesakit thalassemia. Okey, baik. Menurut Kementerian Kesihatan tahun 2012, seorang daripada setiap 20 orang rakyat Malaysia merupakan pembawa penyakit ini, penyakit thalassemia. Dan kebiasaannya pesakit merupakan kaum Melayu, Cina dan di Sabah Sarawak, iaitu etnik Kadazan Dusun di Sabah. Tetapi penyakit ini jarang terdapat dalam kalangan kaum India dan juga peribumi Sarawak. Okey, baik. Ini yang akan kita lihat. Kemahiran dalam unit ini akan membantu kita untuk cegah dan juga mengurangkan apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko penyakit ini dalam kehidupan seharian kita, melalui tiga pihak tadi, diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, yang seterusnya. Okey, baik. Thalassemia terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua jenis thalassemia, iaitu pembawa gen thalassemia, yang kita panggil sebagai thalassemia minor, dan juga pesakit thalassemia, iaitu thalassemia major. Okey, baik. Penyakit thalassemia ini merupakan penyakit genetik sel darah merah, iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin ataupun hemoglobin itu tidak normal dalam sel darah seseorang. Okey, hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan. Okey, thalassemia ini akan diwarisi daripada ibu bapa dan dia tak kira jantina, lelaki ataupun perempuan. Okey, baik. Yang pertama tadi thalassemia
pembawa thalassemia, thalassemia minor, iaitu ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda. Okey, mereka hanya menjadi pembawa, carrier, dan ia akan boleh diturunkan kepada anak mereka. Bagi pesakit thalassemia, thalassemia major, kedua ibu bapa mempunyai gen thalassemia. Okey. Jika kedua-duanya, ibu dan bapa mempunyai gen thalassemia ini, kemungkinan bayi yang dilahirkan akan mempunyai gen penyakit ini, penyakit thalassemia. Okey, kebiasaannya semasa lahir pesakit ataupun bayi kelihatan normal, seperti bayi-bayi yang biasa. Dia akan mula menunjukkan tanda-tandanya, antara 3 hingga 18 bulan. Bayi akan tunjuk tanda-tanda anemia. Okey, baik. Jenis-jenis thalassemia, thalassemia minor boleh dikesan hanya dengan ujian darah dan tidak menampakkan tanda-tanda secara fizikal, secara luaran. Ia boleh dikesan hanya melalui pemeriksaan darah sahaja. Thalassemia major pula boleh berlaku seawal 3 hingga 18 bulan. Pesakit thalassemia intermedia. Di sini perkataan intermedia menunjukkan tanda-tanda penyakit ketika usia lebih matang, iaitu lebih dewasa, iaitu peringkat remaja sehinggalah peringkat dewasa. Penyakit anemia tadi, yang di sini. Penyakit anemia ni keadaan darah yang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang akan menyebabkan pengidapnya akan berasa letih, berasa lemah pada tubuh badannya. Baik, kemudian yang seterusnya, tanda-tanda yang boleh kita lihat kepada pesakit thalassemia. Yang pertama, akan berlaku pada perubahan pembentukan muka ketika mereka semakin meningkat dewasa, semakin membesar. Perubahan pembentukan tulang di raut wajah, di muka, semasa mereka membesar, termasuk pada tulang muka, hidung, bibir, mulut dan juga telinga. Baik, kemudian yang kedua, anemia yang serius, iaitu sel darah merah hanya boleh hidup dalam masa beberapa minggu sahaja, berbanding sel darah merah kanak-kanak normal. Kanak-kanak yang normal iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Sel darah kanak-kanak normal iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah boleh menyebabkan kekurangan oksigen berlaku dalam setiap sel badan, bukan bahan. Ini adalah satu penyakit yang serius, anemia. Anemia tadi yang kita lihat, keadaan sel darah merah yang kurang menyebabkan seorang itu menjadi lemah. Kemudian yang ketiga, pembesaran akan terbantut, merencatkan proses pembesaran seseorang. Melambatkan pertumbuhan dan juga ia akan terbantut. Baik, kemudian yang keempat, masalah kesihatan. Masalah kesihatan ni, orang itu akan kelihatan normal ketika lahir dan akan mula berubah antara 6 hingga 18 bulan. Melalui riak mukanya akan menjadi lebih pucat, sentiasa badannya lemah. Lama kelamaan keadaannya akan menjadi semakin teruk, keadaan kesihatannya akan menjadi semakin teruk. Kemudian yang kelima, jaundice, ataupun kita panggilkan sebagai penyakit kuning, iaitu pada bayi. Jaundice biasanya dikaitkan dengan masalah kesihatan organ badan yang berkaitan dengan hati dan juga limpa, sehingga boleh menyebabkan perut seseorang atau bayi itu akan menjadi besar, ataupun kita panggil sebagai buncit. Itu adalah jaundice. Baik, sedikit maklumat info di bawah ni. Ujian saringan awal, kiraan darah lengkap ataupun blood count, ujian prenatal dan hemoglobin, electrophoresis, boleh digunakan untuk saringan, untuk pemeriksaan penyakit thalassemia bagi ibu yang hamil, ibu yang mengandung.
Ini yang merupakan tindakan awal bagi memastikan bayi ataupun zuriat dapat dilahirkan dengan lebih sihat. Okay, jika seseorang sudah mengetahui status thalassemia dalam badan, maka suami ataupun isteri sedia maklum kepada risiko penyakit yang akan diturunkan kepada warisnya, keturunannya. So, itu kepentingan dia untuk kita cek saring lebih awal tentang penyakit thalassemia. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya, okey, kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Yang kita nak lihat tadi, kesan kepada tiga pihak tadi, kesan kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. So yang pertama kita lihat kepada kesan kepada diri dahulu. Okey. Baik. Kesan kepada diri yang pertama, rawatan akan berlaku sepanjang hayat. Kita akan terima rawatan sepanjang hayat seumur hidup kita melalui aspek psikososial yang melibatkan aktiviti sosial seseorang itu akan terjejas, kurang interaksi dengan rakan-rakan yang lain, rakan sebaya, kurang mempunyai daya tahan. Okey. Baik, kemudian aktiviti riadah dia juga akan terganggu, emosi juga terganggu, banyak kesan kepada dia. Kemudian pemindahan darah setiap bulan. Pesakit perlu berulang-alik ke pusat rawatan thalassemia, membuatkan perancangan kehidupan seharian akan terganggu. Kemudian yang ketiga, rawatan penyingkiran zat besi diperlukan. Okey, darah kaya dengan zat besi. Oleh itu zat besi ini akan terkumpul dalam transfusi darah pada jangka masa yang panjang, dan kesan dia adalah boleh menyebabkan kerosakan kepada hati, jantung dan juga beberapa organ yang lain. Disebabkan itu pesakit perlu mengelakkan daripada makan makanan yang banyak ataupun yang kaya dengan sumber zat besi. So mereka perlu ambil tahu apa kandungan nutrien yang mereka makan supaya tidak menyebabkan kelebihan lebih zat besi dalam tubuh badan yang boleh menyebabkan kerosakan kepada organ-organ yang ada dalam tubuh badan. Kemudian kesan yang keempat kepada diri, ini yang paling teruk lah, boleh menyebabkan berlakunya kematian. Okey, kematian. Ini yang membawa maut. Kesan rawatan juga memberi kesan yang bahaya. Okey, walaupun kita menjalankan rawatan, sebagai contohnya rawatan zat besi tadi yang kita katakan tadi, boleh menyebabkan penyakit bahaya berlaku. Contohnya adalah seperti kencing manis, kegagalan fungsi jantung, jantung akan stop, boleh menyebabkan kematian, menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan hati, kanser hati, barah, dan juga apa-apa komplikasi lain yang boleh menyebabkan berlakunya kematian. Okey, ini 4 kesan yang kita lihat kepada diri sahaja. Kemudian ada lagi 2, iaitu kesan kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan lihat pada video yang kedua.